Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita jumpa lagi dalam matematik tingkatan 5 dalam bab yang ke-7 iaitu sukatan serakan data terkumpul. So untuk video pembelajaran pada kali ini kita akan tengok sukatan serakan standard pembelajaran 7.2.3 iaitu membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai dan seterusnya kita membuat kesimpulan. Okey, bagi membincangkan tajuk bagaimana kita nak membandingkan dua atau lebih set data ini, saya mengambil soalan latihan daripada buku teks sebagai soalan perbincangan iaitu latihkan diri 7.2C muka surat 216 dan soalan nombor 2. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan jangka hayat dalam tahun bagi bateri jenama X dan jenama Y. Dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan jenama bateri manakah yang tahan lebih lama dan lebih baik. So diberi pada kita jangka hayat dalam tahun dan dua jenama bateri yang berbeza. Okey, diminta kita tentukan bateri mana yang tahan lebih lama dan lebih baik. So untuk kita nak tentukan bateri mana yang lebih baik, so kita kena mencari min dan juga sisihan piawai. Okey, so ingat lagi tak macam mana kita nak mencari min dan sisihan piawai? Okey, so saya tunjukkan cara menggunakan rumus. Okey, bagaimana kita nak mencari min dan sisihan piawai dengan menggunakan rumus. Okey, untuk menggunakan rumus, kita perlukan beberapa maklumat lagi. Okey, daripada jadual tadi, dia hanya bagi jangka hayat, jenama X dan jenama Y. Jadi, untuk gunakan rumus, kita perlukan beberapa maklumat. Jadi, saya tukarkan jadual tadi ke bentuk yang menegak. Okey, so di mana kita ada jangka hayat, jenama X untuk F dan jenama Y untuk F juga. Saya buatkan jenama X dan jenama Y ini dalam satu jadual yang sama. Okey, tak perlulah kita buat banyak jadual. Okey, so untuk mencari beberapa nilai itu, kita tengok yang pertama. Okey, nilai yang perlu kita tahu ialah titik tengah. Okey, titik tengah ni bagaimana kita nak dapat titik tengah? Kita kena rujuk kepada jangka hayat. Di mana jangka hayat itu ialah selang kelas. Okey. So titik tengah dia macam mana nak dapat? Kita ambil had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. Okey, contohnya yang selang kelas pertama, sifar tambah sifar perpuluhan 9 bahagi dengan 2. Okey, kita dapat sifar perpuluhan 45. 1 tambah 1.9 bahagi 2. 2 tambah 2.9 bahagi 2. 3 tambah 3.9 bahagi 2. Dan juga 4 tambah 4.9 bahagi 2. So, ini ialah titik tengah. Okey, kemudian biasanya sebab titik tengah pun kita guna X ya. So, jangan kelirulah dengan jenama X tu. Selepas tu kita perlukan juga X kuasa 2. Maksudnya titik tengah yang kita dapat tadi, kita perlu kuasa 2 kan. So just guna kalkulator, tekan saja sifar perpuluhan 45 kuasa 2. Kita dapat sifar perpuluhan 2 sifar 25. 1.45 kuasa 2. 2.45 kuasa 2. Seterusnya 3.45 kuasa 2 dan 4.45 kuasa 2. Okey, untuk X dan juga X kuasa 2. Kemudian kita ada Fx. Fx ialah kekerapan bagi jenama X darab dengan titik tengah. Okey, maksudnya petak yang saya warnakan dengan warna kuning tu, maksudnya lajur bagi jenama X darab dengan titik tengah. 4 darab dengan sifar perpuluhan 45. Satu persatu kita buat 10 darab 1.45, 17 darab 2.45, 20 darab 3.45, 9 darab 4.45. Jadi, Fx ini kita perlu jumlahkan. Kita dapat 100
67. Okey. Kemudian kita buat lagi untuk jenama X, tapi kali ni F darab X kuasa 2. Okey, tadi kita dah kira X kuasa 2. Jadi kita buat cara yang sama. 4 darab 0.2 0.25. Seterusnya sampailah yang terakhir. Okey, kita mendarab baris demi baris. 9 darab dengan 19.825. Dan kita perlu jumlahkan. Okey, so ini selesai untuk jenama X. Okey, kita buat perkara yang sama untuk jenama Y. Okey, yang berwarna hijau tu untuk jenama Y. F darab dengan X juga. Kekerapan bagi Y darab dengan titik tengah. Okey, 10 darab 0.45, 21 darab 1.45, 15 darab 2.45, seterusnya sehinggalah 6 darab 4.45. Dan kita jumlahkan, kita dapat 126. Kemudian F darab dengan X kuasa 2. Kekerapan jenama Y darab dengan X kuasa 2, kita akan dapat 10 darab 0.225, kita dapat 2.025. Seterusnya 21, 15, 8 dan yang terakhir 6 darab 19.8025. Dan kita jumlahkan. Kita dapat 350.25. Okey, ini menggunakan kaedah kita nak guna rumus. So, kita perlu mencari nilai-nilai ini dulu. Okey, kemudian kita masukkan dalam rumus. Yang pertama ialah kita mencari min bagi jenama X. Okey, min bagi jenama X, rumus bagi min ialah jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Jumlah F darab X bahagi dengan jumlah kekerapan dia, jumlah F. Jadi 167 bahagi dengan 60. Kita akan dapat 2.7833. Okey, ini min untuk X. Kemudian kita perlu cari sisihan piawai. Ingatnya kalau sisihan piawai yang ada punca kuasa 2. Kalau varian dia tak ada punca kuasa 2. So jadi sisihan piawai ialah punca kuasa 2 varian. Iaitu punca kuasa 2 jumlah Fx kuasa 2 perkan dengan jumlah F. Kemudian kita tolakkan dengan min yang dikuasa 2 kan. Okay, so kita kena ambil punca kuasa. Okay, yang di dalam tu ialah 540.15 tu ialah jumlah Fx kuasa 2 bagi jenama X. Bahagi dengan 60 itu ialah jumlah F. Dan tolak 2.7833 tu ialah min yang kita kira tadi. Di kuasa 2 kan ya. So, bila kita ambil punca kuasa 2, kita akan dapat 1.1206. So, ini ialah untuk jenama X. Jadi kita buat perkara yang sama untuk jenama Y. Untuk jenama Y, kita kira min dia. Min dia macam tadi, jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. So Fx dia ialah 126 bahagi dengan 60. Jadi kita akan dapat 2.1. Okay, min bagi jenama Y ialah 2.1. Kemudian kita kira sisihan piawai bagi jenama Y. Sama seperti tadi, kita ambil punca kuasa 2, jumlah Fx kuasa 2 per dengan jumlah F, tolak dengan min yang dikuasa 2 kan. Okay, so kita akan dapat 1.1948. Okey, bila kita bandingkan min bagi jenama X lebih tinggi daripada jenama Y. Dan sisihan piawai bagi jenama X lebih rendah berbanding jenama Y. Okey, so apa kesimpulan kita boleh buat? Jenama X tahan lebih lama. Okey, dah lebih baik. Kerana apa? So, kenapa kita katakan jenama X tu lebih baik? So, kerana minnya lebih besar daripada jenama Y dan sisihan piawainya lebih kecil. Ini menunjukkan jenama X lebih konsisten. So, ini ialah kita punya kesimpulan. So, bagaimana kita nak membandingkan? Kita bandingkan min dan juga sisihan piawai. Kemudian kita membuat kesimpulan.
So bagi soalan ini kita memilih jenama X dan kita kena bagi justifikasi. Okey. So kita bincangkan satu lagi soalan. Kali ini saya memilih latih ekstensif cabar. Muka surat 224 dan saya memilih soalan nombor 8. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan bacaan tekanan darah yang diambil daripada sekumpulan pesakit sebelum dan selepas mencuba sejenis ubat menurunkan tekanan darah bagi satu dos pengambilan ubat itu. Hitung min dan sisihan piawai bagi data tersebut. Kemudian, adakah ubat tersebut mampu menurunkan tekanan darah kumpulan pesakit tersebut selepas mengambil satu dos ubat itu? Berikan justifikasi anda. So, dia bagi kita satu jadual yang ada tekanan darah dan juga apa tekanan darah dia sebelum dan juga selepas. Okey. So kita nak tengoklah ada tak perubahan selepas diambil ubat tersebut. Jadi soalan dia minta kita kira min dan juga sisihan piawai. So kali ni untuk soalan ini saya akan tunjukkan bagaimana nak kira min dan sisihan piawai dengan menggunakan kalkulator. Okey, kalau tadi untuk soalan 7.2C itu saya menunjukkan bagaimana kita nak mengira berdasarkan jadual dan juga rumus. Okey, yang ini saya tunjukkan cara bagaimana kita nak mengira min dan juga sisihan piawai dengan menggunakan kalkulator. Okey, so untuk menggunakan kalkulator mengira min dan sisihan piawai, kita perlukan satu lagi lajur tambahan iaitu titik tengah. Okey, dia hanya tambah satu lagi lajur. Macam tadi kita tambah banyak lajur, fx kuasa 2. Okey, so yang ini kita hanya tambah x sahaja. Okey, titik tengah. Macam tadi, bagaimana nak dapat had bawah tambah had atas bahagi 2 untuk setiap selang kelas. 120 tambah 134 bahagi dengan 2. So, kita dapat 127. 135 tambah 149 bahagi 2. 150 tambah 164 bahagi 2. Dan yang terakhir, 165 tambah dengan 179 bahagi 2. Okay, so ini ialah untuk titik tengah. Okay, so apabila kita dah dapat titik tengah, kita dah tahu dia punya kegerapan F dia. Jadi kita boleh gunakan kalkulator. Okay, tengok bagaimana pergerakan pada kalkulator itu ya. Bagaimana kita nak memasukkan setiap nilai itu. Okay, so untuk yang pertamanya kita kena pilih mode SD1. So, letakkan kurungan, kita masukkan titik tengah. Okey, diikuti dengan shift. Itu simbol yang macam koma tu dekat atas ada Y tu. Dan kita tekan semula kurungan dan masukkan kegerapan. Diikuti dengan M+. Okey, bila kita tekan M+ tu dia akan record memori kita berapa kegerapan dia. Okey, dan kita masukkan setiap data itu sehinggalah yang terakhir. Setiap kali kita masukkan titik tengah, kita kena tekan shift dan juga simbol Y yang bahagian atas ni ada Y tu So kita masukkan kegerapan dan diikuti dengan M+. So yang terakhir kegerapan dia ialah 6. Ini kita buat untuk sebelum dahulu. So, kita dapat jumlah dia 25. Kemudian kita tekan AC, shift dan juga nombor 2. Di sini kita memilih nombor 1 untuk min. Okay, kita nak tengok min, kita pilih nombor 1. So, min di sini ialah 151.6. Okay, itu dia punya min. Kemudian kita tekan balik AC, shift dan nombor 2. So, kita ambil nombor 2 pula untuk melihat sisihan piawai. 15.23. Okay, 15.23. So, ini ialah min bagi sebelum kita dapat. Tadi daripada kalkulator kita dapat 151.6. Dan juga sisihan piawai dia kita dapat 15.23. Okey, kita buat benda yang sama untuk selepas pula. Sama juga prosesnya. Okay, kita tekan mode SD.
1. Kita masukkan titik tengah, nilai titik tengah dia kita ambil yang sama. Kemudian kita masukkan kekerapan untuk selepas. Okey, 127 pasangan dia ialah 9. Diikuti dengan button M tambah. M plus tu untuk setiap kali kita nak rekod kita punya bacaan tu. 142 kekerapan dia 8. Kemudian 157 kekerapan dia 7. Dan 172 kekerapan dia 1. Okey, jumlah kekerapan semua ialah 25. Okey, selepas kita dah habis masukkan, untuk mencari min dan sisihan piawai, kita tekan AC, kita tekan shift, kita tekan nombor 2. Okey, bila nombor 2 ni kita ambil nombor 1 untuk min. Okey, kita akan dapat 142 dia punya min. Dan kita ambil AC shift 2. Kita ambil nombor 2 untuk melihat sisihan piawai dia. So, di sini sisihan piawai dia ialah 13.42. Okey, so daripada sini kita dapat min untuk selepas ialah 142. Dan juga sisihan piawai untuk selepas ialah 13.42. So, jika kita bandingkan min dia, kita lihat min bagi selepas tu lebih rendah dan sisihan piawai untuk selepas mengambil ubat tu lebih rendah. So, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Ini kita menjawab soalan pertama, menghitung min dan sisihan piawai, kita dah hitung. Soalan kedua yang ada di situ ialah, adakah ubat tersebut mampu menurunkan tekanan darah kumpulan pesakit tersebut? Jawapan dia ialah ya. So, kerana apa? Berikan justifikasi anda. So, ya kerana min selepas mengambil ubat tersebut turun daripada 151.6 kepada 142. Dan sisihan piawainya juga lebih kecil. So, sisihan piawai lebih kecil maksudnya dia lebih baik lah. Dia lebih bagus. Okay? So, itu bagaimana dua contoh soalan bagaimana kita nak membandingkan data. So, di sini soalannya hanya memberikan 2 set data. So, kita bandingkan dan juga bagaimana kita nak buat kesimpulan daripada bandingan yang kita dapat. Okay, so kita akan sambung lagi bagi tajuk sukatan serakan ni dalam video pembelajaran yang akan datang.